Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda semua dalam channel saya iaitu Kuseru Kau Seram. Okay, masa bulan-bulan seterusnya, maksudnya bulan-bulan lepas, saya ada cakap yang saya nak cerita pasal gangguan di kolej. Okay, betul. Dan hari ni saya akan cerita kat korang semua. Tajuk kita hari ni adalah gangguan di kolej. Okay, sebelum saya ceritakan kisah kita yang pertama, sebenarnya banyak tau gangguan kat kolej. Biasa korang dengar kan, gangguan kat kolej ni banyak. Macam jumpa something lah, katil bergegar lah, ada something dekat atas almari lah. So tu semua biasa sebenarnya. Ada orang kata itu semua biasa lah dekat kolej kan, mestilah ada gangguan-gangguan macam tu. Tapi orang yang tak biasa kan, of course orang yang tak biasa mesti rasa macam seram kan. Orang yang biasa sini-sini lah cerita. Okay, dalam bilik ni contohlah, contoh sini cerita dalam bilik ni ada hantu lah, ada gangguan yang orang kata macam gempak, macam teruk lah, macam tu. Macam histeria, macam kena rasuk ke, tu memang ada dekat kolej. Chapter yang pertama. Okay, chapter yang pertama adalah cerita saya. Saya kena ganggu waktu tidur di asrama. Okay, ini adalah gangguan waktu tidur di asrama. Waktu tu saya rasa macam malam tu lah, rasa macam lain. Sebab sebelum saya kena ganggu tu, saya pergi rumah kawan saya. Lepas tu dia ceritalah pasal kejadian aneh yang berlaku dekat asrama tu. Aku cakap pun dah tak betul dah. Okay, lepas tu adalah gangguan yang berlaku di asrama tu. So diorang pun cerita, lepak rumah kawan, kawan pun cerita ni. Lepas tu lama semua takut, peluk-peluk semua bagai. Okay, so bila nak balik tu, kita orang balik rumah kita orang sendiri dalam pukul 11 lebih, 12 lebih macam tu lah, nak dekat 12 lebih kurang macam tu. Rasa macam lain sangat. Macam ada orang mengintai pun ada. Rasa macam dekat atas bumbung tu, okay, macam bumbung asrama tu macam ada orang mengintai. Terasa je lah, tapi tak nampak pun. Sebab lepas dengar kawan cerita kan pasal kisah-kisah yang seram dekat asrama tu, so kita orang pun teringat cerita tu. Balik je daripada rumah tu, nak balik kat bilik kita orang, semua rasa macam berdebar lah jantung tu, sebab teringat cerita tu. And then kita orang pun rasa macam nak lari. Kita orang macam lari sebab terfikir benda yang kawan kita orang cerita tu. So malam tu memang lain lah. Dia punya tiba-tiba malam tu rasa sunyi. Bulan purnama tiba-tiba orang kata bersinar dia macam menyeramkan. Okay, macam ni tengok macam ni. Macam ni guys. Bayangkan macam ni, korang tengok, seram tak? Tak? Okay, fine. So cerita ni, okay, sebelum balik kita orang memang rasa lain macam lah. Rasa tak sedap hati. Malam tu rasa macam angin sepoi-sepoi gitu. Lepas tu sejuk dia lain macam. Start je pukul berapa tak ingat, kita orang pun rasa macam ngantuk. And kita orang tidur je. Rasanya tak silap lah. Kalau tak silap, kita orang tak basuh kaki. Tak silap lah. Tak tahulah yang lain basuh kaki ke tak. Rasa macam entahlah. Tak tahu. Okay, lepas tu hari pada waktu itu, satu bilik sebenarnya kena kacau. Satu bilik kita orang. Dalam bilik, macam bilik aku ada 3 orang. So aku, kawan aku lagi 2 orang tu kena kacau juga.
Tapi cerita ni aku nak cerita ni kisah aku. Okay, first ni aku dulu Aku dulu. Okay, aku cerita dulu. Okay, first aku nak kacau. Waktu tu tidur macam biasa. Tidur macam hari-hari biasa. Dengan lena. Okay, dengan selimut, dengan bantal busuk di tepi. Okay, and then aku selalu pandang belah dinding. Sebab dinding tu rasa selamat. Kalau pandang sebelah sana, tidak menghadap dinding, aku rasa tak selamat. Sebab apa? Sebab terbayanglah macam-macam. Lagipun sebab kita orang tidur memang tutup lampu. Kalau buka lampu, diorang kata kalau buka lampu rasa macam tak payahlah tutup je lah lampu, rasa macam lena sikit kan. Kalau buka lampu dia cahaya, dia lena je jadi macam apa benda ni, macam nak tidur ni, susah nak tidur. Okay, so kita tutup lampu, and then aku pun peluklah bantal peluk, ambil selimut, tarik sampai ke atas, and then aku pergi pusing dekat dinding, and aku tidur. Lepas tu pukul berapa aku tak ingat, tiba-tiba katil aku bergegar. Macam aku macam terbangun tau. Tak tahu kenapa aku terbangun, ini aku rasa katil aku macam bergegar. Macam something, takkanlah gempa bumi kan. Rasa macam takkanlah tiba-tiba gempa bumi. Pelik juga malam-malam gempa bumi. Tapi dia gegar, dia macam ada something benda yang goyangkan katil tu tau. Okay, dan aku nak cerita, katil tu ada 2 tingkat. Okay, 2 tingkat. Satu pula aku dekat bawah, and then kat atas memang tak ada orang. Hanya aku seorang je duduk dekat katil tu. Aku tak tahu kenapa katil tu boleh bergoyang dan bergegar. Aku rasa macam something macam bergegar, faham tak? Macam aku pun terbangun lah. Terbangun, tengok kiri kanan, gelap. Aku nak tidur pun susah, and then rasa macam ada something wrong. Maksud tu aku dah dapat rasa dah. Sebab aku ni jenis cepat rasa. Bukan terasa, tapi cepat rasa something tu macam ada tau. Aku rasa macam tiba-tiba rasa kenapa aku macam tak boleh tidur ni. Rasa macam hati macam berat sangat. Lepas tu suasana malam tu sejuk. Sumpah aku cakap sejuk. Tak macam hari biasa. Dekat asrama tak ada airconnya. Okay, memang tak ada aircon. Kipas pun kita orang share-share. Okay, so nak kata sejuk tu tak ada sejuk sangat. Tapi malam tu dia sejuk lain macam tau. Macam kau buka pintu peti ais. Peti ais tu macam kena kat kau, macam spoil gitu. Macam tu malam tu dalam bilik kita orang. Tapi tak tahulah kawan-kawan aku yang lain terasa ke tak. Okay, aku pun rasa macam lain macam ni. Aku toleh dekat dinding. Okay, aku pejam mata, aku ambil selimut sampai tutup satu badan. And then tiba-tiba aku dengar ada something macam bisik dekat aku. Suara perempuan. Dia halus je suara dia. Macam suara halus, macam suara bisik tu. Dia halus je suara dia. Aku tak ingat dia cakap apa, tapi macam something suruh tolong tau. Macam tolong. Tapi dia suara yang merintih. Faham tak? Suara yang merintih, menangis. Dia bisik kat telinga kiri aku. Masa tu aku pandang belah sana, dinding aku belah kanan. Dinding aku pandang belah sana. So aku pandang mengiring. Telinga aku kat sini terbuka lah kan. Aku pun lupa nak tutup bantal peluk aku tu dekat telinga. Aku biasa tutup tu sebab nak halang daripada benda-benda macam tu lah. Okay, and then aku terlupa nak tutup, maybe sebab takut sangat kot. Lepas tu ada dengar suara yang aku cakap tadi tu. Suara merintih, suara macam meminta tolong tau. Suara perempuan yang halus dia macam berbisik. Tu aku pun Allah, apa lagi? Tadi dah bergegar. Lepas tu dia bisik pula. Dah lah sorang-sorang. Kalau boleh kejut member tu, dah lama aku kejut dah. Tapi malas. So aku pun bukan nak kata nak layan bukan kata nak layan benda tu. So aku cuba kuatkan diri aku. Sebab ustazah lah dia cakap, ustazah sekolah menengah lah dia cakap. So aku ingat je, dia kata
kalau benda tu kacau engkau, kau cakap dekat benda tu, jangan kacau aku balik, sebab aku tak kacau engkau. Itu ayat yang ustazah aku ajar lah kalau ada gangguan-gangguan macam tu. So aku teringat benda tu. Aku tak cakap pun dengan dia sebab dah pernah kena kan. So aku cakap dalam hati, and then aku lah baca, cakap dalam hati, and then aku baca ayat-ayat sikit, ayat kursi semua tu. Alhamdulillah, selamat waktu tu, selamat pengantin baru aku rasa waktu tu. Sebab aku dia benda tu tiba-tiba lepas aku baca habis je baca ayat kursi tu, dia tiba-tiba hilang, go on. Dia macam lepas tu dia lama-lama kan masih nak hilang tu, suara dia slow-slow je pergi. Aku dapat rasa, and dia rasa sejuk je tepi ni, dia rasa sejuk di badan aku sebelah sini, dia macam pergi slow-slow macam tu. And then waktu tu barulah aku boleh tidur dengan nyenyaknya sebab esok ada kelas. So malam tu aku rasa macam itulah first time aku kena dekat asrama. First time aku kena kat asrama. So perasaan waktu tu takut, memanglah takut kan, sebab gila kau kat atas tu tak ada orang, and then engkau kat bawah seorang-seorang, satu katil, and then katil kau bergegar dengan sendirinya tanpa kau sedari. Amboi. Okay. So memang seram lah. Lepas tu kau dengar pula ada benda berbisik dekat engkau. Aku nak kata menggigil lah, tapi kita tak boleh nak takut sangat, sebab kalau kita takut sangat, benda tu akan suka kat kita. So kita lawan dengan ayat-ayat tu, and then alhamdulillah benda tu pun pergi dengan sendirinya tanpa ada gangguan lagi. Okay, itu ceritaku yang pertama. Chapter kedua. Alright. Chapter kedua pula pasal member sebelah katil aku. Dia pun kena ganggu juga. Tapi gangguan ni lain sikit. Pada malam yang sama, hari yang sama, waktu yang sama di Astoria. Tak. Okay. So, selepas ni daripada kawan kita orang cerita pasal gangguan dekat polis tu, balik je tiga-tiga kena tau. Tak tahu dah siapa kena dulu, tapi kau nak cerita satu-satu. Okay, and then ni aku nak cerita pasal kawan sebelah katil aku. Okay, pada hari yang sama juga, malam yang sama, maybe dia, okay, kawan sebelah aku ni dia suka tidur lambat tau. Tidur berapa pagi tak ingat. Aku ni selalu tidur awal, and then dia ni selalu tidur lambat dalam pukul 2 ke macam tu. Dalam pukul 3 lebih kurang. Lepas tu dia kena bukan. Okay, macam ni. Dia pergi tandas kot waktu tu. Pergi tandas kat Sinki. Okay, ada satu lorong tu Sinki, and then dua-dua ni tandas tau. Tapi tak tahulah dia dengar daripada mana. Okay, cerita dia macam ni tau. Tak tahu kenapa tiba-tiba dia rasa macam nak pergi luar, pergi kat Sinki. Maybe dia nak basuh muka, tak tahu, nak gosok gigi ke, I don't know. So dia pun pergi dekat Sinki tu, and then masa tengah kat Sinki tu, dia terdengar macam something macam aku tadi kan, macam dengar ada orang minta tolong merintih kan. Okay, and then dia pun dengar benda yang sama dekat Sinki yang dia tengah basuh tangan tu, basuh muka tu. And then dia dengar dekat Sinki macam ada orang menangis. Kau boleh bayangkan tak? Kau tengah basuh tangan, okay, basuh tangan, and then tiba-tiba kau dengar ada orang menangis pukul 2-3 pagi kau. Kalau aku aku akan lari masuk dalam bilik terus, and then tutup lock semua. Sebab dengar benda tu pun rasa macam dah, yelah seorang-seorang kan, bayangkan seorang-seorang. And then benda tu aku tak tahu, esoknya aku demam ke, aku tak ingat sebenarnya, sebab benda ni dah lama, 2-3 tahun lepas macam tu lah. 2 tahun lepas, 2 tahun lepas, 2019 korang kena kacau. And then 2 tahun lepas, saya tak ingat lah, tapi nantak lah. Okay, lepas tu benda tu
macam menangis tau dekat sinki. Okay, maybe dia, kawan aku tu dia terus lari kot masuk bilik lah, tak tahulah. So agak seram jugalah tengah basuh tangan, dengar ada orang nangis, seram juga. Okay, so kita akan cerita chapter yang ketiga. Chapter yang ketiga. Alright, chapter yang ketiga ni pasal roommate aku juga. Okay, tadi aku dah cerita pasal katil sebelah aku. And then, sekarang aku nak cerita pasal katil sebelah aku juga, tapi dia belah atas. Katil 2 tingkat. Okay, katil yang nombor 2. Okay, yang atas tu. Yang atas pun yang atas tu pun kena kacau juga tau. Rasanya hari yang sama. Hari yang sama, waktu yang berlainan, tapi hari yang sama lah, malam yang sama. Okay. Tapi tak tahu siapa kena dulu. Macam aku cakap tadi, sama ada aku atau kawan aku sebelah tu, ataupun kawan aku yang atas tu yang kena dulu. So aku pun tak tahu. Okay, and then cerita ni bagi aku seram. Bagi aku lah seram sebab, okay, dengar sebab apa. Okay, first dia pun tidur juga macam aku. Tidur dengan lena, dengan nyenyak ni. Tiba-tiba, okay, tiba-tiba. Okay, tak, sebelum tiba-tiba lah. Sebelum tiba-tiba, okay. Dia ni suka buka tingkap tau. Malam-malam, kan, suka buka tingkap. Sebab dia menghadap tingkap. Kaki dia memang menghadap tingkap. And then dia buka tingkap, memang angin tu memang kena lah dekat dia kan. So, sebab kita orang punya bilik dekat asrama tu panas. Kan macam aku cakap tadi, kipas pun share-share. So memang agak panas lah sikit. Tapi malam tu agak sejuk. And then diorang pun buka tingkap sikit. Yang belah atas tu buka tingkap sikit bahagian diorang. And then malam tu, waktu tu tiba-tiba dia pun kena kacau. Tahu tak dia kena kacau sebab apa? Tahu tak dia kena kacau apa? Okay, macam ni. Dia kena kacau. Dia tidur macam aku tadi. Dia tidur lena ni kan. Tiba-tiba ada something tau yang macam kacau dia. Aku tak ingat, tapi yang aku ingat, okay, dia kena kacau. Lepas tu dia ni, kawan aku ni, yang atas, tingkat atas tu, dia aku fikir balik, aku ingat balik. Okay, dia yang kat tingkat atas tu, dia kena kacau. And then dia baca ayat kursi tau. Dia baca ayat kursi. And then apa benda yang membuatkan aku seram ni lah, benda tu gelakkan dia tau. Gelakkan dia baca ayat kursi tu. Weh, gila tu. Aku macam, masa dia cerita aku macam wow. Seram. Seram tu. So aku macam, seram ni, kau baca ayat kursi. Okay, macam aku baca ayat kursi, benda tu hilang lah. Alhamdulillah lah, kan. So masalah dia ni sekarang ni, dia baca ayat kursi, benda tu gelap. Gelap kat dia ni. Gelap dekat dia sebab dia baca ayat kursi. Maybe tak tahulah sebab apa dia gelap tu. Suara perempuan yang sama. Kacau kita orang bertiga, tapi waktu yang berbeza kot. Tak silap. Macam tu. So macam seram gila. Kita kita nak hindarkan dia daripada jangan ganggu kita, tapi benda tu gelak kat dia balik. Kau rasa? Tanda soal kat situ banyak-banyak. Aku pun rasa macam seram gila. So tiga-tiga kena kacau dalam bilik yang sama, waktu yang sama. Okay, pengajarannya aku dah dapat dah. Okay, pengajarannya ada juga kawan-kawan bagi tahu, ada juga kawan-kawan bagi nasihat. Dia kata malam-malam jangan buka tingkap, and then sebelum masuk rumah basuh kaki dulu, sebelum tidur baca doa dulu ke, kan. So tak adalah benda-benda tu kacau. So terima kasih kawan-kawan yang bagi nasihat tu. And then sampai alhamdulillah lah, semenjak daripada tu kita orang tak ada kena kacau lagi, tak ada gangguan lagi. So alhamdulillah, kita orang pun tidur dengan nyenyak, dengan lenanya. Kalau ada gangguan pun orang bising-bising. Kayak orang kawan-kawan yang suka kacau-kacau tu, biasalah tu. Kawan-kawan bukan benda lain kawan-kawan. Okay. So itu saja video daripada saya. Kalau seram, saya akan cerita lagi lah benda-benda yang
yang seram. So kalau tak seram, maybe sampai sini je kot. Okay, so korang jangan lupa like, share dan subscribe video ni. Terima kasih kerana ada yang juga ada yang juga yang selalu bagi support. Okay, terima kasih. Dan kita akan jumpa kalau ada masa lagi, dan kalau kita ada rezeki lagi, kita akan jumpa dan saya akan cerita pelbagai cerita yang seram. Okay, bye. Ingat akan